والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, sebagai orang Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi yang penuh dengan hening ini, dengan penuh keberkatan insya-Allah. Setelah kita melakukan salat subuh secara berjamaah, kita doakan kepada Allah supaya menerima amalan kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kau terimalah daripada kami. Allahumma inni as'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah. Antara perkara yang sangat ditakuti oleh orang-orang saleh apabila dia banyak melakukan amalan tetapi amalannya tak diterima oleh Allah. Kita sentiasalah mengharapkan agar Allah menerimalah amalan kita, jangan ditolak amalan kita, dan diterima segala taubat yang kita pohonkan kepada Allah, segala istighfar yang kita lakukan pada saban hari. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya sambung pengajian dalam road tour saya, jelajah ilmu ini sepanjang saya berada 3 hari di Perlis ni. Kemarin saya dah cerita tentang muqaddimah Al-Ashrah Al-Mubashsharun bil Jannah, 10 orang sahabat yang diberikan jaminan masuk syurga. 10 orang sahabat yang diberikan khabar gembira tentang syurga Allah. Siapa dia sahabat tu? 10 orang itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Seperti dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi memberikan isyarat bahawa 10 ini disebutkan satu-satu mereka ini akan masuk syurga. Abu Bakar fil jannah, Sayyidina Abu Bakar masuk syurga. Umar fil jannah, Sayyidina Umar masuk syurga. Uthman fil jannah, Uthman masuk syurga. Ali fil jannah, Sayyidina Ali masuk syurga. Talha fil jannah, Talha masuk syurga. Az-Zubair fil jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam masuk syurga. Abdul Rahman bin Auf fil jannah, Abdul Rahman masuk syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk syurga. Sa'id bin Zaid fil jannah. Begitu juga yang terakhir, Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah. Ini 10 orang sahabat yang dikhabarkan dalam satu hadis Nabi SAW daripada Sunan Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad, bahawa 10 ni masuk syurga. Itu satu. Yang kedua, apakah tak ada sahabat lain yang Nabi berikan khabar gembira masuk syurga? Ada. Sahabat yang Nabi jelaskan fulan min fulan masuk syurga. Antaranya Ikrimah bin Mihsan. Nabi sebut dia ni masuk syurga.
dalam satu hadis yang panjang, antaranya dalam petikan hadis itu Nabi menyatakan pada mahsyar nanti semua umat dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam sampai kiamat akan dihimpunkan. Jadi para rasul, para nabi akan pergi cari umat masing-masing. Kata Nabi SAW, bila dipanggil umat masing-masing, ada yang nabi, ada yang rasul, yang datang kat dia tu 3 orang. Umat dia 3 orang kan? Tak ramai. Ada nabi yang rasul bila panggil, mana umat aku? Mana umat aku? Yang mari tu umat dia 2 orang kan? Ada yang rasul panggil, mana umat aku? Mana umat aku? Yang mari kat dia seorang. Ada yang panggil lagi, mana umat aku? Mana umat aku? Tak ada siapa pergi kat dia. Maka begitulah nasib para rasul. Tak semuanya ada pengikut, dan tak semuanya bila menyampaikan dakwah ar-risalah an-nabawiyah, dia menyampaikan risalah nabawi, nabi ni, kenabian, dia ada pengikut dia. Ada yang dibunuh, ada yang disepak terajang, ada yang diperlakukan dengan macam-macam, ada yang digergaji, ada yang percubaan, disalib, dibunuh. Kemudian Nabi sebut, ada rasul bila dipanggil umat dia, mari ramai, berduyun-duyun mari. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah itu umatmu? Jawab Nabi, tak, itu umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni antara Nabi yang panjang umur dia, ramai umat dia, khususnya daripada kalangan Bani Israel. Israel ni banyak Nabi ya? Nabi Musa ramai. Kemudian Nabi kata, ada seorang Rasul, dia panggil lagi ramai daripada yang awal tadi tu. Sahabat tanya, siapakah itu? Itulah umat aku, umat Nabi Muhammad, lagi ramai. Walaupun Nabi SAW wafat, tapi umat dia masih ada sampai ni kampung Tok Titi Tok Bandar. Titi Tok Bandar ni pun ada umat dia. Saya rasa macam pernah mari tu, ada perasaan tak? Betul lah, Haji mengesahkan. Saya pernah mari ceramah sekali. Jadi Haji dia pesan kat saya, ustaz nak mari tempat ni susah ni, pasal Titi Tok Bandar ni dia memang titi kan? Jalan tu titi gua asal-usul kot noh. Jadi tuan-tuan, kita pun nanti umat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi sebut secara spesifik pula pada sahabat-sahabat yang ada. Nabi kata, daripada ramai-ramai itu ada 70,000, 70,000, 70,000 yang masuk syurga Allah, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Daripada ramai-ramai tu, daripada zaman Nabi SAW sampai ila yaumis sa'ah, sampai hari kiamat, 70,000 je. Mungkin daripada kalangan tu trilion, apa lagi atas daripada trilion ha? Mungkin trilion, lebih daripada trilion. 70,000 sahaja yang masuk syurga Allah tanpa hisab. Berapa ribu? Ibu ayah semua? 70,000 sahaja yang masuk syurga Allah tanpa hisab. Lalu sahabat tu dengar tu kata, "Oi, 70,000 ni, kami pun 2,000 juga." Masing-masing tunduk. Wahum yakhuduna. Semua tunduk. Dan macam berbisik-bisik antara satu sama lain di kalangan sahabat ni. Agak-agak apa dia berbisik?
kita ni masuk tak dalam 70,000 tu? Itu sahabah Nabi SAW. Itu ashabun Nabi, para sahabat Nabi SAW. Duk bisik-bisik tu. Kita yang dengar hadis ni rasa-rasa confirm tak masuk 70,000 tu. Yang masuk syurga Allah tanpa hisab. Sahabat Nabi dengar tu, masing-masing tunduk. Kita relax lagi lah. Sahabat Nabi tunduk. Mereka bimbang mereka tak termasuk daripada 70,000 pengikut Nabi SAW yang masuk syurga tanpa disoal siasat. Allah. Bukan senang, tuan-tuan. Kita ni berapa banyak soalan yang Allah akan tanya tentang diri kita, amalan kita, keluarga kita. Kalau kita ada ramai anak, setiap seorang anak tu akan ditanya tu tentang tanggungjawab kita. Solat dia pula macam mana, sangkut kat kita. Quran dia macam mana, sangkut kat kita. Kalau dia kahwin pula, kita pergi cari kan untuk dia tu pasangan tu macam mana, agama dia elok tak elok, Tuhan tanya pula balik kat kita. Kalau kita ada menantu, kalau kita ada cucu cicit semua pun kita juga sangkut juga, ditanya. Lagi banyak komitmen kita, lagi banyak tanggungjawab kita, lagi banyaklah soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang Nabi bagi spesial ni, yang bagi Nabi special ni, orang kata privilege. Dia masuk tu tak payah soal siasat. Macam kita nak kapal terbang kan, orang yang ada privilege card ni, golden card ke apa, titanium card ke, dia tak ada scan-scan banyak ni, dia terus masuk first class, dia terus duduk depan. Kadang saya tanya juga, pasal apa duduk rebut nak duduk depan, kapal terbang tu nak duduk depan, kalut sangat. Dia kata kalau duduk depan cepat sampai, dia kata. Kalau duduk belakang lambat sikit sampai. Faham tak cik? Boleh tak? Privilege. Kita ni akan ditanya. Tapi Nabi SAW sebut satu golongan ni dia masuk syurga Allah, 70,000 ya jumlah dia, masuk syurga Allah tanpa hisab. Sahabat tunduk. Nabi, mereka tanya, ya Rasulullah, apa ciri-ciri itu? Ciri-ciri yang nak dapat tu apa dia? Nabi SAW sebut, la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa 'ala Allah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. La yastarqun, bila mereka sakit mereka tak cari manusia. Ruqyah, bila mereka sakit mereka tak cari manusia. Kita sakit kita cari manusia kan, cari doktor kan, cari pakar perubatan Islam. Maksud kat sini ni ar-ruqyah asy-syirkiyah, maksudnya perubatan yang membawa kepada syirik. Itu tak boleh. Perbomohan, kita percaya bomoh ni boleh sembuhkan kita, itu tak boleh. Malah kadang-kadang kita percaya ustaz tu dia boleh sembuhkan kita. Ustaz tu, woi, ambil ayak dia mujarab. Kita percaya ayak dia, ayak jampi dia mujarab, bukan daripada Allah, sedangkan dia itu sebab saja, asbab saja. Ar-ruqyah asy-syirkiyah, kalau kita percaya orang boleh menyembuhkan kita, itu syirik. Sifat orang yang masuk syurga Allah tanpa hisab ini Nabi sebut dalam hadis ini, la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna. Tiga-tiga ni semuanya adalah elemen syirik. Maknanya kita tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah faham ya. Percaya kepada at-tirah ni maksud dia percaya kalau ada benda masuk, wah ini petanda yang tak baik. Kalau labah-labah masuk, kalau ramah-ramah masuk, ada orang datang nak minang, contohnya. Tiga ni
perbuatan syirik. Nabi kata tak buat syirik dan dia bergantung kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni masuk syurga Allah tanpa hisab. Tu 70,000 tu. Kemudian Ukashah, ni tadi ni. Ukashah bin Mihsan ni, dia duduk dengar kat situ, dia terus kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, ana minhum." Aku sebahagian daripada mereka. Maknanya sifat tu ada pada diri dia. Semua pakat angkat tangan, "Ya Rasulullah, aku pun sebahagian daripada 70,000 tu. Masukkanlah aku daripada 70,000. Bila semua pakat dah angkat tangan, Nabi pun cepat sebut, "Sabaqaka biha Ukashah." Orang yang cepat masuk syurga ni, orang yang paling cepat ni adalah Ukashah. Maksud dia, dia ni akan masuk syurga Allah, dan dia yang cepat-cepat nak masuk. Sebab apa Ukashah duk angkat tangan? Dia nak bagi Nabi sebut nama dia ahli syurga. Yang 10 tadi ni Nabi dah sebut dulu dah, kan? Ukashah tahu, bukan dia tak tahu. Sahabat-sahabat 10 ni akan masuk syurga, dan dia nak nama dia terpahat sebagai bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan tak tahu lah, ahli syurga ke ahli neraka. Sebab itu kalau kita nak jadi ahli syurga, kita cek tengok peribadi 10 orang para sahabah yang agung ini. Tengok, kita belik, kita ngaji, kita ikut. Kita ikut cara mereka. Takat yang mana kita boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab itulah saya duk cerita pasal sahabat-sahabat Nabi ni lah dalam road tour kali ni. Jadi giliran Masjid Titi Tok Bandak ni, saya nak kongsi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dikenali dengan gelaran pemanah pertama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ni cekap memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau duk tengok biodata dia, latar belakang dia, dia ni ada kaitan dengan Nabi. Sebab dia ni sepupu kepada Aminah. Siapa dia Aminah? Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Aminah. Apa nama penuh dia? Nama penuhnya ialah Sa'ad bin Malik bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Dia bertemu dengan Nabi SAW ni daripada tok-tok dia tu lah, Abdul Manaf, Zuhrah, dan juga Kilab, dan juga Murrah. Beliau juga, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sama kabilah ataupun sama keturunan dengan Abdul Rahman bin Auf. Semalam saya kongsi cerita Abdul Rahman ini di Masjid Kampung Surau. Cerita Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni maknanya keluarga yang bangsawan, keluarga yang hebat di Mekah. Kita duk dengar sebelum ni Quraisy kan. Antara popular juga yang berpengaruh kat kampung tu keluarga Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni keluarga Aminah tu, keluarga mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Abdul Rahman bin Auf. Dia orang ni adik-beradik ya. Nama sebenar ayahnya bukanlah Abi Waqqas, tapi Malik bin Wahib. Kita selalu sebut Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi nama sebenar ayah dia tu Malik bin Wahib. Abi Waqqas telah meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Oleh itu dakwah Islam tidak sampai kepadanya. Ibu Sa'ad pula bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah.
ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, Hamnah telah menunjukkan sikap protesnya ke atas pengislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah ni popular. Sa'ad dia nak masuk Islam, mak dia tak bagi Sa'ad masuk Islam. Kalau hang masuk Islam, aku protes. Protes dia macam mana? Dia tak makan. Protes lah kan? Atau bahasa lain apa dia panggil? Protes lah, no? Ha? Dia tak makan. Apa dia? Mogok lapak. Betul. Mogok lapak. Dia tak makan. Tapi Sa'ad bin Waqqas terus tak keislaman ya? Dia teruskan juga. Dia tak peduli. Pasal hatinya telah sejahtera dengan agama Islam. Tapi dalam masa yang sama dia pujuk mak dia lah. Janganlah mak lagu tu kan. Janganlah lagu tu. Saya masuk Islam tapi dalam masa yang sama saya masih menjaga mak. Saya kena bagi makan kat mak. Saya kena tengok mak sihat. Ini orang Islam. Islam dia tidak memutuskan hubungan antara seorang anak dengan ibu dia. Kemarin ada satu program One Center. Saya tak dapat join lah di sini ya. Yang datang mu'alaf tu duk ada ramai tau. Saya duk dengar lah. Kata ramai. Siam saja daripada Siam ni dekat 60 orang. Lepas tu campur yang lain-lain ni, India, Chinese apa ni, ramai. Jadi antara elemen yang kena tekan kepada mu'alaf ni, jangan putuskan hubungan dengan mak ayah dia. Itu yang pertama. Jangan putuskan. Tapi kalau percubaan itu datang daripada pihak sana, kita tak boleh buat apa lah. Kalau sebahagian agama ni sampai dia nak bunuh kan, dia nak bunuh, dia geram kat anak tu, dia nak bunuh, dia nak kidnap, dia nak macam-macam lah dia nak buat. Tapi kalau membahayakan diri, dia jarak lah, cari jarak. Dan orang Islam yang berada di sekeliling ni kena jaga dia. Pertama, pemerintah lah. Yang kedua, community tu, orang kampung, orang karyah tu. Kalau dia tahu kawan ni mu'alaf dan dia ni dicari ataupun akan menjadi mangsa kepada keluarga dulu ni, keluarga maksud dia agama dulu, dia kena, kita ahli karyah ni kena jaga, sama-sama jaga. Tapi poin dia, hubungan antara seorang anak dengan ayah tu, seorang anak dengan ibu dia, walaupun berlainan agama, dia tak putuskan nasab tu. Kalau bin dia tetap bin ayah tu. Bukan bin Abdullah. Betul lah hamba ayah tu Abdullah, hamba Allah. Tapi dia kena sebut nama ayah dia, walaupun ayah dia nama Rajendra ke, kan? Piche apa ke, Kulai ke, macam-macam nama lah. Tapi dia tetap kena jaga. Islam sangat menjaga nasab antara seorang anak terhadap ibu dan ayahnya. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang bertubuh rendah, tegap. Beliau juga memiliki ketampanan. Dia ni comel ya. Badannya dipenuhi dengan bulu. Ciri-ciri fizikalnya seperti mana diriwayatkan oleh anak perempuannya bernama Aisyah. Beliau berkata, ayahku seorang yang pendek, tegap, badan dia otot kerah, jari jemarinya besar, pendek serta berbulu lebat. Yang paling penting perut tak buncit. Itu paling penting lah. Itu pesan kat diri sendiri tu. Perut dia kena jagalah, baru steady kan. Nabi SAW dia bangga dengan Sa'ad bin Waqqas ni. Dia sangat bangga. Walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas lebih muda daripada Nabi. Dia pangkat Pak Menakan, tapi lagi muda. Kita lah ni ada tak macam tu? Memang ada, biasalah kan. Ni macam ni, syekh kita ni. Silat-silat dia ada anak Menakan. Ada anak Menakan tak? Anak kakak dia, anak abang dia dah ada anak Menakan. Kadang anak Menakan itu sebaya dengan dia. Tapi Nabi SAW berbangga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Berapa jarak umur Nabi SAW dengan Sa'ad bin Waqqas? Jarak dia berapa? Ni buku ni bagus kalau tuan-tuan baca no. Saya pun, ini bahan bacaan anak saya. Anak saya darjah 2. Kawan dia bagi buku ni. Saya pun tengok dia baca buku apa. Saya nak dia baca buku Dragon Ball ke. Baca buku apa tu? Doraemon ke, Nobita apa tu. Rupanya dia baca ni. 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Buku ni dia baca. Tapi bahan bacaan dia tak ringan lah, dia berat sikit. Tapi bagus, dia siap dengan gambar apa kan? Dia siap dengan gambar apa, semua ada. Ini tuan-tuan boleh dapat di toko lah. Kan jangan pergi cari saya, ustaz mana jual tu, ustaz jual kat mana? Tak ada, saya tak jual. Ini boleh cari kat toko-toko buku. Bagus. Bagi anak kita dekat dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan cerita pasal Nabi SAW dan juga para anbiya. Biar dia orang dekat. Ini cerita banyak yang dia orang tahu. Katanya siapa 10 the best player in the world. Oh, itu dia pun tahu lah. Siapa the best player main bola? Oh, dia sebut tu Ronaldo kata. Kan. Lionel Messi, semua dia boleh sebut 10 terbaik tu, yang paling mahal apa semua. Tapi siapa 10 yang dijamin masuk syurga? Sudah garu kepala. Yang itu yang kita nak bagi dia terdedah tu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, jarak dia dengan Nabi SAW 17 tahun jarak dia. Ketika Nabi 40 tahun, dia 17 tahun. Maknanya jarak dia berapa? 13 berapa? 23. Fail pula matematik. Nabi 40 masa Nabi jadi Rasul, dia 17. Berapa beza tu? 13 lah. Berapa? 23. Haji, mantap. 23 tahun jarak dia. 23 tahun. Tu pak menakan tu. Sa'ad bin Waqqas tu pak menakan dia. Tapi dia respect dengan Sa'ad bin Waqqas dia. Dia respect. Pasal tu dia, ciri dia, badan dia, fizikal dia, otak dia ni cerdas. Otak dia cerdas, pemikiran dia tajam. Penglihatan dia nampak daripada jauh. Dia kalau orang naik kuda, dia boleh agak tu siapa. Daripada 10-10 tu, dia boleh agak ni siapa, ni siapa, ni siapa. Maknanya mata dia tu nampak daripada jauh. Otak dia ni cerdas. Sebab tu orang yang jenis otak cerdas ni, tajam pemikiran, dia bila panah tepat. Sebab tu digelar pemanah yang pertama yang berjaya membunuh musuh di medan perang. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Macam mana latihan tu tuan-tuan? Latihan dia tak lain tak bukanlah memanah lah. Latihan dia menunggang kuda. Latihan dia tengok jauh. Dia cakap tentang logistik ni. Kalau tentera ni logistik kat mana tempat-tempat yang penting dia tahu. Kalau masuk medan perang tu dia tahu mana tempat ayak, mana musuh akan selalu pi, kan. Ni ada tentera kan, mesti ada pakai tentera kan, tahulah nak kesan musuh macam mana, dia boleh tahu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itu diceritakan antara latihan dia ni, dia melihat satu-satu objek, dia selalu tengok tu. Orang askar dia tahu cara latihan tu. Mendengar, latihan pendengaran. Dengan penglihatan yang amat tajam ini, Sa'ad mampu memanah dengan tepat sehingga beliau menjadi seorang pemanah yang sangat hebat. Anak panah yang dilepaskan jarang sekali tersasar. Jarang. Tembak tu kena. Maknanya kalau dia tengah trot ataupun tengah trot, satu lagi dia panggil cantle kan. Kuda tengah cantle. Dia boleh terus panah, sak, kena. Walaupun berlaku pergerakan. Oh, ini hebat sungguh tu tak. Lah ni bukan manah sajalah, termasuklah sharpshooter. Kan, air rifle, sniper. Ini termasuklah. Sebab tu kalau kita dedahkan anak-anak kita
Kalau ayah-ayah tu dah tentu askar, dia boleh latih anak dia buat ni, jadi sharpshooter, kan? Bagi dia tajam pemikiran dia. Aktiviti tersebut bukan sahaja menjadi hobinya, malah menjadi kerjayanya. Semasa zaman mudanya, Sa'ad bin Abi Waqqas telah membuat dan menjual busur dan anak panah. Panah-panah itu telah dibeli oleh pelanggannya, sama ada untuk berperang maupun untuk memburu. Ini kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas telah memeluk Islam ketika beliau berumur 17 tahun. 17 tahun dia masuk Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahawa Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas telah meriwayatkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, aku telah masuk Islam ketika berusia 17 tahun. Makna muda dan agak lewat jugalah. Pasal Nabi Rasul masa tu dia 17 tahun, dia baru boleh 17 tahun lah. Ada sahabat yang paling muda masuk Islam, siapa dia? Ali bin Abi Talib, 10 tahun. Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas telah menceritakan bagaimana beliau mendapat hidayah. Kata dia, 3 hari sebelum masuk Islam aku bermimpi seolah-olah aku berada dalam kegelapan dan tidak mampu melihat apa-apa. Tiba-tiba muncul bulan yang menerangi kegelapan itu dan aku pun mengikuti cahaya bulan tersebut. Saat itu aku turut melihat ada manusia terlebih dahulu dariku mengikut cahaya itu. Mereka ialah Abu Bakar, Ali bin Abi Talib serta Zaid bin Harithah. Lalu aku bertanya kepada mereka, bila kamu sampai sini? Mereka menjawab, kami baru saja sampai. Setelah itu aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan dakwah kepada orang Islam secara sembunyi-sembunyi. Maka aku menemuinya di Syi'ab Ajyad, salah satu perkampungan di Mekah Al-Mukarramah. Lalu aku bertanya kepada baginda, apakah yang engkau serukan ya Rasulullah? Baginda menjawab, aku menyeru agar engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nampak tu? Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas dia masuk Islam. Setelah Islamnya siapa dia? Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Talib daripada kalangan anak muda, termasuk juga daripada kalangan hamba Zaid bin Harithah. Barulah dia masuk Islam. Dan Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas melalui mimpi. Dia dapat daripada mimpi, dapat signal daripada mimpi, dia terus jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia daripada kalangan al-awwalin, orang yang awal-awal masuk Islam. Kita ni tuan-tuan daripada lahir lagi, betul? Daripada lahir lagi dia masuk Islam. Alhamdulillah, lagi syukur pada Allah. Bayangkan kalau kita duduk ada zaman tu, kita duduk geng mana tak tahu dah. Takut geng Abu Lahab. Dia dua je pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, kan? Tapi kita tak ada pilihan. Lahir terus Allah berikan Islam kepada kita. Terus Allah masukkan, titipkan pada kita iman. Teruskan Allah kurniakan kepada kita istiqamah. Allah, mana satu nikmat yang cukup luar biasa. Bayangkan kalau kita ni lahir daripada perut Mutu Sami, lahir daripada perut Acong. Bukan lahir Acong lah, isteri dia. Allah tak tahu macam mana keadaan, nak mencari hidayah. Sebab itu Islam ni agama untuk kita beri ruang untuk orang dapat hidayah. Kena bercerita. Islam ni agama dakwah, kena cerita tuan-tuan. Sebab itu nanti kita bimbang, Allah tanya berapa ramai orang yang kita pernah seru Islam ni. Kalau kita pernah kerja gomen ke contoh, kan? Kerja gomen, sini sebut gomen lah, orang Perak dia sebut gomen, betul lah, sebut gomen ke? Kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, ada tak kita pernah cerita
Bukan paksa dia masuk Islam, cerita pasal Islam ya. Islam ni bagus. Semua benda ada cerita pasal Islam. Kalau sampai tahap tu, Masya Allah, tabarakallah. Kita paling tidak, Allah bukan tanya berapa ramai anda Islam kan, berapa ramai. Yang paling penting, berapa ramai yang kita dah sampai ke Islam. Bab hidayah kita serahkan kepada Allah. Orang tu terima tak terima kepada Allah. Tapi kerja kita dakwah. Mana dakwah ni bukan kerja ustaz-ustaz ya. Kerja kita. Kadang-kadang kita tak cakap, kita menonjolkan keislaman kita pasal kita ambil berat kat jiran-jiran kita. Jiran kita tu orang bukan Islam, contohnya. Dia sakit, kita pergi ziarah. Contohnya. Anak dia berjaya masuk universiti, kita pergi ziarah Ustaz. Tunjukkan keislaman kita tu. Kita masuk lebih, bagi sikit kat jiran, walaupun jiran tu bukan Islam. Tapi kok ni susah aku nak cari yang bukan Islam kan? Tapi kalau pergi Padang Besar ada Siam Siam. Yang Siam apa tu kan? Padang Besar lagi kat mana? Wang Kelian apa tu? Kok ni dah? Boleh, itu peluang tuan-tuan. Kalau tengok orang Siam ni, depa pun orang kok belah selatan Thailand ni kan, Songkhla, Narathiwat tu, situ pun memang wilayah jajahan Islam. Depa pun dulu memang sebahagian daripada kita, tanah Melayu ataupun Nusantara, sebahagian daripada Nusantara. Maknanya Islam tu dah ada pendedahan, cuma kadang-kadang dia tak masuk Islam, dia tak minat dengan Islam tu pasal kita tu tak rupa nak Islam. Bukan orang masjid lah. Dia tengok kita pun orang Islam tapi minum air ketum, contohnya. Minum air ketum, duduk lengkap ketum tu tak payah saya syarah lah kan. Baguslah untuk satu aspeknya. Tapi yang duk berlaku hari ni ketum tu sampai mabuk, tu yang tak boleh kan. Duk isap dadah, duk cucuk ni. Jadi dia pun tengok kita, dia pun haru, dia kata tengok orang Islam ni macam mana, nama Islam tapi tak ada rupa Islam. Cuba kita ni orang masjid, orang yang mengaji, orang yang semayang, orang yang bagus, orang yang suka infak, orang yang ambil berat kat orang, kita ni tunjuk sikit diri kita. Bukan tunjuk tu menunjuk, tapi kita nak tunjuk Islam yang ajak dalam Quran macam ni, yang Nabi ajak macam ni, ambil berat ni. Lebih ramailah orang-orang yang hebat daripada kalangan orang bukan Islam akan seronok dengan Islam, dia akan join Islam. Macam Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang hebat. Abdul Rahman bin Auf, dia orang kaya, orang yang hebat, masuk Islam. Talha, orang kaya, orang bangsawan, dia tengok akhlak Nabi SAW, dia masuk Islam. Orang-orang yang hebat ni, akhirnya Islam tu lagi hebat. Kesan daripada dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, itu tuan-tuan dan rahmati Allah, daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini banyak yang kita dapat pengajaran yang cukup hebat. Banyak kisah ni daripada buku ni sendiri pun dia mencerita hijrah Sa'ad bin Abi Waqqas ke Madinah macam mana bersama dengan Nabi, kehidupannya di zaman Rasulullah macam mana, siapakah musuh yang dibunuh oleh Sa'ad bin Waqqas. Banyaklah kisah ni, cuma kalau saya ceritakan sampai ke sudah tak habis kan. Jadi mudah-mudahannya ada kebaikan dan ada manfaat daripada perkongsian kita pada waktu ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.